Assalamualaikum, salam sejahtera dan selamat kembali semula ke channel Abang. Terima kasih sangat-sangat sudi-sudi nak dengarkan cerita yang Abang nak sampaikan hari ini. Pengalaman daripada ramai orang dihantarkan kepada Abang. Moga-moga jadi hiburan dan iktibar. Hari ini Abang nak sampaikan 3 lagi cerita dan ketiga-tiganya adalah satu pengalaman yang bagus untuk kita jadikan iktibar dan juga hiburan pada masa yang sama. Disampaikan kepada Abang oleh 3 orang yang berlainan. Jadi sebelum kita mulakan cerita, marilah kita sama-sama berdoa kepada Allah Ta'ala. Semoga Allah panjangkan umur, murahkan rezeki, berikan kesihatan yang baik kepada kita semua dan dipermudahkan segala urusan kita dunia dan di akhirat. Dan moga-moga Allah memberikan syurga buat mak ayah kita atas jasa-jasa mereka menjaga, mendidik dan membesarkan kita daripada kecil sampailah sekarang. Jadi tanpa membuang masa, Abang akan terus ceritakan kisah yang menarik pada kali ini. Oi, dah macam rancangan drama majalah 3 Abang rasa Abang punya berucap. Langsung formal jadinya. Okey, Abang mulakan cerita kali ini dengan Auzubillahiminasyaitanirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Cerita kali ini berlaku pada tahun 1993 dekat Kuala Kangsar, Perak. Kali ini yang sampaikan ceritanya adalah Jaafar. Lebih kurang nama yang sama Abang gunakan dalam 4 hari yang lepas. Nama Jaafar juga. Tapi kali ini adalah nama Jaafar betul-betul Jaafar yang bagi. Kisahnya pada waktu tu Jaafar ni adalah anak-anak yang boleh dikatakan dah hujung-hujung lah daripada adik-beradiknya. Banyak lelaki adik-beradiknya dia kata. Jadi dia adalah anak-anak yang hujung. Memang menjadi rutin Jaafar dengan adik-beradik dia ni adalah pergi mengaji dengan belajar kompang pada setiap malam. Belajar kompang dengan mengaji dekat tempat yang sama, dekat tok guru yang sama. Jadi disebabkan diorang punya proses pembelajaran tu pada waktu malam dan rumah tok guru tu boleh katakan agak jauh daripada rumah diorang dekat Kuala Kangsar ni. Jadi diorang suka adik-beradik ni, abangnya, abang Ngah dia, abang Alang dia dan juga Jaafar bertolak daripada rumah ke rumah tok guru tu sebelum masuk waktu maghrib. Lebih kurang pukul 6.30 diorang dah berderet-deret adik-beradik pergi ke rumah tok guru tu. Jadi bila sampai dekat rumah tok guru tu memang jadi rutin diorang akan sembahyang berjemaah maghrib sama-sama dengan tok guru dan juga anak-anak murid yang lain. Selepas tu barulah proses belajar mengaji dimulakan. Selepas habis belajar ngaji, diorang akan sambung dengan pembelajaran kompang. Sebab menjadi belajar kompang tu adalah satu kemestian dekat kampung tu. At least kalau ada siapa yang kahwin, diorang bolehlah menyumbang-nyumbang tenaga belajar kompang. Jadi dengan kata lain, daripada pukul 6.30 diorang bertolak daripada rumah, diorang akan balik ke rumah semula pada pukul 11 malam. Tapi disebabkan yang pergi tu, Jaafar, adik-beradik dia yang lain semuanya lelaki, jadi taklah berapa takut sangat. Cuma dalam hari kejadian, waktu hari kejadian, Jaafar waktu tu masih lagi berumur darjah 4 ke darjah 3. Macam tu lah. Masih kecil lagi. Tapi peristiwa ni betul-betul melekat kat kepala dia. Abang dia yang paling besar pada waktu tu darjah 6. Walaupun umurnya masih darjah 6, tapi abang dia memang sangat bertanggungjawab. Dia kata menjaga keselamatan adik-adiknya sewaktu pergi dan balik mengaji dan belajar kompang tu. Cerita dia macam ni. Pada satu malam, diorang ni, adik-beradik Jaafar ni, balik lambat sikit sebab belajar kompang ada belajar bunga baru. Dia punya ketukan-ketukan baru. Jadi diorang balik lambat sikit daripada rumah tok guru tu. Sebenarnya, diorang tak takut pun nak pergi dengan balik dekat rumah tok guru tu kalau waktu siang. Tapi kalau waktu malam, diorang ada masalah sikit sebabnya mereka semua akan lalu dekat depan satu rumah puaka. Dia kata tak tahulah mananya orang kata datang rumah puaka tu, gelaran tu. Sebabnya dalam rumah tu masih lagi ada orang yang tinggal. Seorang pakcik, kalau waktu tu atuk lah. Seorang atuk yang sudah berumur sangat tua, tinggal dekat rumah tu sorang-sorang. Dan orang gelar rumah tu rumah puaka sebab keadaan rumah tu yang sangat uzur. Dan tak banyak lampu dekat dalam rumah tu. Kalau malam-malam melintas dekat depan rumah tu hanya diterangi dengan lampu berwarna kuning. Kalau kita melintas daripada luar, memang ngeri. Nak-nak pada hari kejadian berlakunya pada pukul 12 malam.
Selepas habis belajar kompang, Jaafar dan adik-beradik dia pun bergerak daripada rumah Tok Guru tu. Bila dah nak dekat dengan rumah puaka yang orang kampung selalu sebut tu, abang sulungnya mula rapatkan, minta adik-beradiknya jalan rapat-rapat. Sebenarnya abang dia waktu tu tak besar sangat, baru dah jalan 6-12 tahun, memang kena-kenet lagi kan. Jadi dia kata, "Dek," dia kata, "rapat-rapat, kita jalan rapat. Kita dah nak lalu dekat rumah yang semua orang kata seram tu." Jadi dia orang pun jalan merapat-rapat pada abang dia. Sampailah dekat rumah yang dikatakan rumah puaka tu. Keadaan rumah tu betul-betul menyeramkan. Sebab pada waktu tu tak ada satu lampu pun menyala dalam rumah puaka. Diorang boleh nampak rumah puaka tu dengan jelas berdasarkan daripada cahaya bulan. Samar-samar keadaan pada waktu tu, tapi tetap juga nampak jelas sebab kayu-kayu rumah tu memang terdiri daripada kayu-kayu yang berwarna cerah, bukan berwarna gelap. Berjalanlah adik-beradik ni 5-6 orang perlahan-lahan melintasi rumah puaka. Bila betul-betul mereka semua ada kat depan rumah puaka, tiba-tiba dengar orang minta tolong. Suara lelaki dalam keadaan yang sangat sedih. Dia kata pada waktu tu, abang sulung dia terberhenti betul-betul dekat depan rumah puaka. Diikuti adik-adiknya pun berhenti sama. Bila dah abang sulung berhenti, adik-beradik pun ikut berhenti. Tak tahu nak buat apa. Waktu tu Jaafar hanya pegang salah satu tangan abang dia. Maksudnya, dia ada banyak abang lah waktu tu. Dia kata dia pegang tangan abang dia yang nombor 2. Dia betul-betul takut. Dengar bunyi orang minta tolong. Sayup-sayup kedengaran daripada rumah puaka. Bila didengar betul-betul, bukanlah suara minta tolong tu daripada dalam rumah puaka, tapi daripada belakang rumah puaka. Yang semua orang tahu belakang rumah puaka adalah belukar. Waktu tu diorang semua dah ketakutan. Bila agaknya lah si abang sulung ni tengok adik-beradik dia dah mula ketakutan dalam keadaan yang menggigil, si abang ni pun cakap, "Kita teruskan jalan tapi jangan berlari." Mereka terus berjalan, tapi masih lagi kedengaran suara lelaki meminta tolong daripada belakang rumah puaka, kawasan belukar belakang rumah puaka. Diorang teruskan perjalanan, walaupun bunyi orang minta tolong tu masih lagi kedengaran. Sampailah lebih kurang 50 meter, tiba-tiba diorang dihiburkan dengan bunyi salakan anjing yang bersahut-sahutan. Menyalak-nyalak anjing, tak tahu anjing tu dekat mana. Tapi bunyi salakan tu bersahut-sahutan. Dan pada waktu tu juga bunyi orang minta tolong tadi hilang macam tu aja. Jadi abang sulung tu pegang, dukung salah satu orang adik dia yang paling bongsu. Abang sulung dia punya tanggungjawab yang bagus. Dia dukung adik dia yang paling bongsu dan pesan pada adik-adiknya, "Kita cepatkan jalan." Jadi diorang semua cepatlah berjalan sampailah dekat rumah. Bila sampai dekat rumah, berpeluh tak boleh nak cakap. Tak tahu apa benda rumah, suara yang minta tolong tu. Tapi sempat juga diorang bercerita dengan mak ayah diorang. Bila mak ayah diorang tahu tentang cerita ni, mak ayah dia cakap, itu adalah pengalaman. Dan pengalaman boleh mendewasakan, memberi kita peluang untuk membuat keputusan untuk sesuatu hal. Sebenarnya, sampai sekarang bunyi orang minta tolong tu tak tahu apa puncanya. Cuma ngikut kata Jaafar, kampung ni digelar kampung sunyi. Rasanya betul lah kot. Salah, bukan kampung sunyi, kampung kecewa. Inilah nama kampungnya. Dan sejarah tentang kampung kecewa ni tak tahu apakah sejarahnya yang secara tepat. Sebenarnya bukan Jaafar je. Selepas tu, ramai orang kampung, sejak daripada kampung tu dibuka, dengar orang minta tolong. Minta tolong sayup-sayup kedengaran. Dan katanya kadang-kadang sekarang masih lagi boleh dengar suara orang minta tolong, suara lelaki. Dan kampung tu dinamakan kampung kecewa. Dan Jaafar juga pernah dengar,
Sebelum kampung tu dibuka, dekat kampung tu telah berdirinya 2 kerajaan jin. Bunian, sedap sikit bunyinya. 2 kerajaan bunian yang dah menduduki kampung ni. Dan disebabkan itu, tak ramai orang yang ada dalam kampung ni. Sikit aja. Dan kalau siapa-siapa nak rasa, nak dengar bunyi-bunyi yang gitu-gitu tu, bolehlah pergi ke kampung sunyi dekat Kuala Kangsor. Katanya, nasib baik boleh dengar lagi bunyi orang minta tolong. Cerita yang kedua ni disampaikan kepada abang oleh Rudin di negeri Perak berlakunya. Cuma abang lupa nak tanya tahun berapa. Kalau tengok daripada cerita macam awal lagi. Lebih kurang tahun 2019 ataupun tahun 2020. Lebih-lebih kurang macam tu je. Kisahnya macam ni. Rudin yang bagi cerita ni sekarang adalah ahli perubatan Islam dan ramai orang pergi berjumpa dengan dia untuk mengubat-ngubat. Dan dia ni memang belajar daripada kecil segala ilmu ruqyah dan memang dia ada ilmu tu diberikan kepada dia, dia belajar tentang ilmu tu. Tujuannya adalah untuk menolong orang ramai. Dia kata ceritalah dia punya antara dia punya aktiviti harian. Disebabkan dia ni dekat kawasan Perak, ramai orang tahu tentang Rudin yang boleh mengubat orang, terutama kalau kaitan dengan saka. Datanglah seorang lelaki pada satu hari, datang jumpa Rudin. Tapi hajatnya bukan untuk berubat. Hajatnya adalah nak ajak Rudin sama-sama pergi tarik harta. Abang nak cakap tarik kereta ni. Itu apa? Apa nama? Dia tarik kereta, bukan tarik kereta, tarik harta. Jadi dia kata, orang tu datang kata nak tarik harta. Bila dengar macam tu, Rudin sepanjang dia jadi ahli perubatan, bukannya dia tak pernah dengar, bukannya tak pernah orang ajak tarik harta. Ni dah banyak kali orang ajak. Tapi Rudin tahu 99% memang akan jadi kegagalan. Sebabnya setiap harta yang tertanam dalam bumi ataupun tertanam di alam sebelah memang ada tuan punyanya. Okey, jadi bila dia dengar orang tu datang nak tolong, nak ajak dia ambil tarik harta karun, dia kata dia boleh tolong, tapi bukan untuk tarik harta, tapi sebagai menjadi saksi mata dan pada masa yang sama sebagai kiranya macam bomoh jugalah, sebagai kalau ada orang yang pandai kat situ dan waktu tarik harta karun, kalau cari jadi apa-apa, muncul apa benda makcik roka, jadi adalah seorang tok guru yang boleh bersilat-silat baca Quran. Kalau macam mana, itulah fungsi Rudin pada waktu tu. Jadi bila diorang dah bersetuju, diorang pun tetapkan tarikh. Dia kata datang hari Sabtu depan ke rumah saya nak tunjukkan sesuatu sebelum kita semua pergi tarik harta. Jadi bila sampainya hari Sabtu, Rudin pun dengan beberapa orang kawan dia yang dia percayai pergilah ke rumah lelaki itu. Lelaki itu cakap sebenarnya dia ada kunci 2/3 harta karun yang terletak di satu hutan, dia kata. Jadi Rudin pun tanya, apakah bukti yang dia ni memang orang yang biasa tarik harta ataupun orang yang punya kunci tong-tong harta tu. Jadi orang tu cakap sebagai bukti, nah ambil, dia kata. Dia bagi 2 bungkusan kain kuning. Jadi berdebar juga. Rudin kata nampak bungkusan kain kuning. Dia pun buka lah bungkusan kain kuning tu. Rupanya dalam bungkusan kain kuning tu ada banyak emas. Dan dia kata ini adalah emas yang ditarik daripada alam sebelah, dia kata. Bunyinya macam Indonesia punya YouTuber lah abang ni. Okey, lepas tu kata, ni adalah yang ditarik pada alam sebelah. Rudin pun rasa teruja. Dia pun capailah gelang jongkong emas. Bila dia belik-belik, ini bukan emas. Itu dalam hati dia cakap, ini bukan emas. Ini adalah macam batu ataupun benda yang disadur dengan emas palsu. Maksudnya lebih kurang warna je, warna emas. Dia bukan emas. Tapi tak naklah dia cakap dekat orang tu, ini palsu ni, kaki kelentong. Dia tak naklah cakap macam tu kan, orang tu kecewa pula kan. Marah pula orang tu. Dia pun belik-belik. Yelah, dia ngangguk-ngangguk je lah. Jadi dia kata, okey, bila kita nak pergi tarik harta, pada waktu tu keyakinan Rudin dah jatuh dah. Memang dia tak percaya lah, dia kata.
Okey, dia memang tak akan berjaya lah. Dia kata orang tu kata, okey, jom kita pergi. Malam ni juga pukul 11 malam, kita pergi dekat satu hutan yang dekat, kawasan dekat-dekat dengan ni juga. Jadi diorang pun berkonvoi-konvoi lah, lebih kurang 2 kereta, pergilah ke tempat yang dimaksudkan. Sampai dekat tepi jalan, diorang pun turun daripada kereta, meredahlah belukar hutan yang agak tebal juga, menebas-nebas. Bila sampai dekat kawasan lapang, terkejut Rudin. Dia selalu lalu kawasan tu. Tapi dia tak sangka dekat dalam hutan tempat diorang pergi tu ada satu tasik yang luas yang masih belum lagi diterokai. Ui, cantik dia kata tasik tu. Sesampainya semua orang dekat lokasi tu, jadi orang yang katanya ada kunci tu, dia pun bentangkanlah tikar, bentangkanlah kain, segala macam, keluarkan keris, keluarkan tombak, segala macam, termasuk colok lah, apa benda-benda lah semua. Jadi bila tengok macam tu, Rudin pun biarkan ajalah. Dia pun tak nak masuk campur, orang dah ajak, dia ikut ajalah, dia kata, sebagai bodyguard lah katanya. Jadi orang tu pun cocoklah keris tu kat tanah, bacalah mentera-mentera. Pada waktu tu diorang membelakangkan tasik. Tasik kat belakang diorang dan diorang menghadap ke hutan. Baca. Tiba-tiba orang tu mengelupuk. Dia jatuh, dia pingsan mengelupuk. Pada waktu tu Rudin kata, ini budak ni dah kena sawan ke apa? Takut juga. Tengah-tengah budak tu mengelupuk, tiba-tiba dia cakap bahasa yang tak apa-apa dan tak tahu datang daripada mana, depan diorang muncul 2 peti besi. Nampak peti besi tu betul-betul macam dah uzur sangat. Jadi masing-masing dah terkejut. Tapi masing-masing tak berani nak dekat dengan peti besi tu. Sebabnya mereka semua tak ada kunci. Jadi tunggulah budak yang ada kunci ni habiskan mengelupur dulu. Lepas dah habis mengelupur, dia pun bangun. Dia pun kata, okey, dia nak buka peti besi tu menggunakan kunci yang dia ada. Kat sinilah Rudin kata peliknya. Tengah-tengah macam tu, tiba-tiba dia punya badan, dia tak tahu mana datangnya kuasa tu ataupun tenaga tu. Tiba-tiba dia bersilat. Dia pun tak tahu kenapa dia bersilat. Rudin kata, dia tak boleh kontrol tangan dia. Bersilat. Bukan bersilat pengantin lah. Bersilat yang ganas lah. Yang dia punya menumbuk-numbuk ni. Kalau silat pengantin lain sikit kan. Itu saya macam ni, minta maaf. Okey, selingan. Okey, dia pun bersilat. Dia pun tak boleh kontrol sampaikan dia kepenatan. Selepas habis dia kepenatan, orang tak berani nak dekat tau pada waktu ni. Dia pun duduk. Dia pun baca zikir balik, dia duduk. Pada waktu itulah berlaku satu benda yang sangat menakutkan. Tiba-tiba dekat kawasan tasik tu bergelombang airnya. Bunyi gelombang air betul-betul kuat. Dan mereka yang ada dekat kawasan tu memang automatik pandang ke arah tasik. Bila dia orang tengok dekat arah tasik, rupanya dekat dalam tasik itu dari permukaannya muncul 2 orang lelaki yang besarnya macam orang Arab. Macam orang yang besar tinggi tu kan. Besar dia kata orangnya. Tak adalah besar sangat, macam kita tingginya lebih kurang 100-200 meter lah. Dia punya tinggi besar 2 orang. Jadi pada waktu tu bila muncul 2 orang tu, waktu tu 2 orang tu dalam keadaan muka dia macam kehijau-hijauan, macam berlumut-lumut. Diorang ni semua tak tangguh-tangguh, tak tunggu-tunggu, masing-masing berlari bila orang daripada tasik tu mula berjalan mendekati diorang. Tak tunggu, diorang semua berlari, baik yang Rudin, baik yang Tok Guru. Rudin kata bukan sebab dia takut, tapi itu adalah makhluk yang tinggal kat kawasan tu. Kita datang seolah-olah macam kita menceroboh kawasan diorang. Jadi dia pun semua balik beredah hutan malam tu. Apa tepi jat, lantaklah, naik dalam kereta, masuk dalam kereta, pergi sampai balik rumah. Bila sampai dekat rumah lelaki yang katanya ada kunci tu, yang baca-baca mentera tu, yang dia nak keluarkan tu, jadi semua pun merehatkan diri. Waktu semua orang merehatkan diri, minum, dah mula berdebar tahu sebab tadi kena kejar. Tiba-tiba daripada samar-samar gelap muncul 2 orang yang datangnya dari tasik tadi. Pada waktu tu semua jadi senyap. Tak tahu nak cakap apa, tak tahu nak bagi reaksi apa. Tak adalah, tak ada. Memang tak tahu nak cakap apa. Senyap.
Tapi Rudin dapat rasa. Walaupun dia tak bercakap dengan orang tu, tapi dia dapat rasa. Iaitu, orang tu marah. Marah kenapa datang kat tempat mereka, lepas tu cuba-cuba nak rampas harta mereka. Itu dah puncanya kenapa orang tu datang dekat situ. Jadi Rudin bagi tahu dalam hati doa, ya Allah, ya Tuhanku, dia kata, permudahlahkan segala urusan, mohonlah orang tu pulang ke tempat asal. Tapi selepas berdoa macam tu, Allah perkenankan benda tu tiba-tiba hilang. Dan sejak daripada tu, Rudin warning pada semua orang yang ada dekat situ, jangan sekali-kali cuba-cuba nak tarik harta dekat kawasan yang diorang pergi pada waktu tu. Sebab penjaga yang ada menjaga harta dekat situ bukan calang-calang penjaga. Diorang ada sesuatu yang kita tak terlawan, dia kata. Iyalah, masuk tempat orang kan, memang orang marah kan. Sejak daripada tu tak ada lagi acara tarik-tarik harta. Banyak kali juga lelaki yang katanya ada kunci harta tu ajak Rudin untuk tarik harta dekat tempat lain, tepi gunung, kaki pokok, tepi pokok, macam-macam tempat. Tapi Rudin tak nak ikut. Sebabnya dia kata tarik harta ni dia ada dua je benda. Takut kita tergelincir daripada akidah. Jadi benda tu akan jadi sempit kubur. Jangan dibuat-buat. Okey, itu tamat cerita yang kedua. Kalau kata nak ceritakan kisah-kisah rumah seram, abang dah banyak kali ceritakan. Tapi setiap cerita ada keistimewaan dan keseramannya tersendiri. Kisah kali ini diberikan oleh Din yang berlaku pada tahun 2014 dan lokasi kali ini adalah di Kuala Rompin, Pahang. Kisahnya, pada tahun 2014, diorang semua, bapak dia ni beli satu rumah dekat taman perumahan tu, dia kata. Tapi dia tak beritahu kat abang mana taman perumahannya, Kuala Rompin. Bila abah dia, bapak dia dah beli, diorang pun ramai-ramai lah pindah kat situ. Bermulalah kisah seram tentang rumah tu. Bermulanya bila bapak dia pada satu hari sakit kaki. Tak tahu datang daripada mana, dia kata kaki belah kanan dia berat gila. Dan dia kata rasa mencucuk-cucuk dekat ibu jari kaki pada waktu malam. Tak tahu datang pada mana. Disebabkan sakit kaki bapak dia ni memang susah nak sembuh. Diorang pun bawa lah bapak dia ni pergi ke klinik kesihatan. Cek, rupanya bapak dia ni ada kencing manis. Jadi dia orang pun kata, tak ada apa lah. Kencing manis ni biasalah. Kita kalau dah tua-tua macam-macam lah kan penyakitnya. Moga-moga kita semua diberikan kesihatan. Jadi baliklah, bawa bapak dia balik ke rumah balik. Jadi kawallah kontrol makan. Tapi bapak dia cakap apa? Tak, dia kata ini memang kencing manis. Tapi aku ni rasa benda lain, dia kata. Benda yang tak pelik-pelik. Sebabnya, bapak dia yakin yang bapak ni diserang oleh sesuatu yang tak nampak dengan mata kasar. Sebab bapak dia tiap-tiap malam mimpi. Sejak pindah rumah tu, mimpi ada seorang lelaki cuba cekik bapak dia. Tapi bila tengah cekik, tengah meronta-ronta, bapak dia tersedar. Esok mimpi lagi, cekik lagi, ronta-ronta, sedar. Jadi kalau tiap-tiap hari mimpi benda yang sama, kepenatan kan. Jadi disebabkan kepenatan tu, mak dia ambil inisiatif. Setiap malam akan buat bangun solat tahajud dan solat hajat untuk keluarga dia, termasuk untuk ayah dia. Jadi kata mak dia ni sebelum-sebelum ni tak adalah buat solat tahajud. Dan dia ni pula, Din ni pula, dia ada kegemaran main game sampai tengah malam. Kadang-kadang bila mak dia bangun solat tahajud dengan telekong berjalan-jalan, terkejut juga. Tiba-tiba melintas putih dia. Terkejut juga waktu tengah main game kan. Terkejut juga. Mak rupanya, mak dia tersemayang. Jadi dia kata, kejadian pertama datang kepada bapak dia. Kejadian kedua pada mak dia. Bila mak dia banyak sekali buat sembahyang tahajud dan mak dia pun, dia yakin suami dia cakap benda yang betul. Jadi tiap-tiap malam selepas sembahyang tahajud, dia akan baca Yasin. Selepas baca Yasin, dia akan semburkan, dia macam, abang nak cakap macam ni. Lepas baca Yasin, pergi kat telinga bapak dia, baca selawat, semburkan. Tu pergi kat kaki bapak dia, baca selawat, semburkan. Dan setiap malam mak dia buat macam tu, selepas bapak dia mimpi tu, bapak dia akan sebut panas. Dalam keadaan yang sangat menakutkan.
Macam seolah-olah bukan bapa dia yang cakap, tapi ada sesuatu yang masuk dalam badan bapa dia tu yang cakap. Panas. Setiap kali sembuh, setiap kali tu juga bapa dia akan cakap panas. Jadi mak dia pun ceritalah dekat anak-anak dia apa tindakan bapa dia ni. Jadi anak-anak pun rasa macam takut. Sejak daripada tu, dilanjut pula dengan kakak dia. Lepas mak dia cerita macam tu, kakak dia pun cerita juga. Kakak dia akan bangun pada pukul 3 pagi atau pukul 4 pagi semata-mata untuk mentelaah buku sebab kakak dia waktu tu nak STPM. Dia kata sejak pindah rumah tu dan sejak kali dia bangun malam, tak tahulah dekat atas bilik kakak dia ni memang bunyi macam orang berjalan. Kadang-kadang bunyi macam orang melompat-lompat. Disebabkan nak kata takut tu takut, tapi nak belajar punya pasal STPM dah nak dekat. Dia buat bodoh je lah dia kata. Okey je, kau melompat lah. Yang penting aku dapat faham formula ni. Kata. Jadi dia kata dia biarkan. Tapi bila mak dia cerita macam tu, dah rasa macam, keluarga diorang ni kena serang ke? Jadi benda tu berlalu macam tu aja. Selang beberapa hari, Din sendiri kena. Iaitu pada waktu dia tengah main game tengah malam, sedap-sedap main game lebih kurang pukul 1 pagi. Waktu tu dia yakin mak dia belum bangun tahajud lagi sebab mak dia bangun tahajud pukul 2 pagi. Tiba-tiba dia dengar dekat bilik air belakang ada orang mandi. Lepas tu pula malam yang sama selepas mandi flash pula tandas. Jadi nak pastikan adakah benda tu betul-betul guna tandas diorang, dia ni pergilah buat periksa lah tandas kat belakang. Betul. Macam ada orang guna. Yalah, bila kita flash tandas, tekan flash tu, air akan isi semula dalam tong flash tu. Itulah yang terjadi. Bunyi air tu terisi semula. Seolah-olah air yang sebelum tu dah di flash keluar. Lepas tu lantai basah. Seolah-olah ada orang gunakan bilik air tu. Pelik dia kata. Dia terus masuk tidur. Jadi bila masuk tidur, keadaan bapa dia sejak daripada tu makin teruk. Kakinya makin sakit. Dah makan ubat kencing manis tak jalan. Jadi diorang ni bawa lah semua, bapa dia pergi ke hospital. Sampai dekat hospital, keadaan bapa dia semakin teruk. Bapa dia kurus, pucat. Doktor cakap kencing manis dia memang ada, tapi taklah teruk sangat. Boleh dikawal lagi. Tapi keadaan bapa dia tu betul-betul uzur. Jadi disebabkan keadaan bapa dia tu, diorang pun bagi tahulah kepada saudara mara yang lain. Mana tahu ada ikhtiar tambahan. Ada nak baca Yasin ke apa ke. Jadi Pak Long diorang, abang kepada bapa dia ni, datang jumpa bapa dia. Bila dia datang jumpa, dia tengok, dia kata kita ikhtiar, kita tak tahu. Esok dia kata Pak Long akan bawa seorang yang tahu tentang alam sebelah. Jadi esoknya Pak Long pun bawa lah seorang macam ustaz lah. Ustaz tu kata kita berubat dekat hospital ni aja. Jadi dekat katil bapa dia tu ditariklah langsir, ditutupkan langsir. Hanya ada keluarga terdekat ada dalam tu, iaitu Pak Long dia, bapa dia dan mak dia. Lebih kurang lama jugalah proses tu, perubatan tu lebih kurang 1 jam lah macam tu. Barulah Pak Long dia dan ustaz tu keluar daripada situ. Mak dia pun ucapkanlah terima kasih. Lepas tu barulah siapa nama tadi? Din. Barulah Din tanya dengan mak dia apa yang berlaku kat bapak dia. Rupanya waktu mengubat bapak dia mengacau-acau. Ada benda lain dah ambil alih. Dan sebenarnya dia kata tapak rumah diorang adalah rumah seorang makhluk alam sebelah yang kecil. Maksudnya jin kecil lah. Duduk dekat situ. Dan dia menumpang dekat kaki bapak dia. Sebab itulah bapak dia punya kaki berat gila. Dan walaupun ada kencing manis, tapi tak adalah teruk mana. Tapi uzurnya lain macam. Dan rasa cocok-cocok, waktu malam tercocok-cocok kat kaki tu adalah kerana benda tu isap darah. Dia makannya darah, dia kata. Jadi ustaz tu berjaya tarik keluar, pindahkan benda tu ke tempat lain, mohon pergi. Ustaz tu buat. Tapi selepas daripada tu ada rawatan lanjut, iaitu rumah tu dipagar. Jadi bila dah tahu macam tu, barulah mak dia sedar. Yang cakap panas-panas setiap malam mak dia sembuhkan kat telinga bapak dia tu kan, ayat-ayat suci Quran yang cakap panas bukan bapak dia, tapi makhluk tu. Okey, sebelum abang lanjutkan, abang ada permintaan daripada seseorang. Mana-mana yang tengok cerita abang ni bukan orang Islam,
dia ada tanya soalan ke abang, apa yang dimaksudkan pagar rumah? Pagar rumah ni macam ni. Kalau kita masuk dekat dalam satu rumah, terutama rumah yang baru, kita akan minta seorang imam atau ustaz untuk bacakan bacaan-bacaan Al-Quran, masukkan kat dalam air ataupun garam. Maksudnya garam dengan air itu dibacakan bacaan ayat suci Al-Quran dan dia akan taburkan ke sekeliling rumah. Itu namanya pagar. Sebenarnya itu adalah salah satu usaha untuk mengelakkan daripada makhluk-makhluk alam lain datang mengganggu. Tapi boleh juga dia datang mengganggu kalau orang dalam rumah tu rapuh. Dia kata agamanya rapuh. Kadang-kadang boleh jadi juga gangguan tu akan berterusan ataupun orang dalam rumah tu sendiri ada membela. Sebab itu ada gangguan. Tapi untuk cerita kali ni dia belum pagar rumah lagi. Jadi memang senanglah benda tu nak masuk. Jadi selepas proses pagar rumah gunakan garam, alhamdulillah kaki bapak dia dah semakin baik dan kencing manis bapak dia pun terkawal. Terima kasih sangat-sangat sudi dengarkan cerita yang abang sampaikan hari ini. Abang cerita slow-slow hari ni, tak ada laju-laju. Tapi mesti ada yang kata bang tengantuk. Bang tengok cerita abang ni memang tertidur lah jawabnya. Ada jugalah abang berjumpa dengan seseorang lah. Seseorang dia kata dia ada masalah tidur. Abang rasa macam nak bagi cadangan, tengoklah video saya. Nanti awak pasti akan tertidur. Tapi kalau abang bagi cadangan tu macam takbur pula bunyinya. Suruh orang tengok YouTube kita. Tapi ramai juga yang cakap tengok cerita abang ni, kejap je tertidur. Mungkin suara abang yang rendah, mendatar. Jadi cerita kali ini menarik untuk kita jadikan iktibar dan pengajaran. Dan terima kasih yang membeli sambal lara perapan sate juga. Ramai juga yang tanya dengan abang kenapa tak buat t-shirt ni lagi. Abang minta maaf, sangat-sangat belum lagi sampai masanya. Nanti sampai masanya nanti abang akan buat khas untuk yang perempuan berlengan panjang pula insya-Allah. Tapi masih lagi dalam usaha sebab nak cari t-shirt plain hitam lengan panjang untuk perempuan sangat susah. Terima kasih sangat-sangat sekali lagi sudi dengarkan cerita abang. Hingga berjumpa lagi dalam 2 hari akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.